atau PhD tadi, juga di peringkat tertiary education, mungkin diploma ataupun degree. So dia ada bidang-bidang tertentu yang diluluskan. So antaranya adalah bidang undang-undang ataupun accounting, juga lain-lain bidang yang diluluskan lah. Okey, so yang tadi tu adalah tertiary education. So kalau sekiranya pembayar cukai mengikuti kursus-kursus peningkatan kemahiran diri, upskilling, so yang mana ianya termasuklah dengan sekiranya kursus tersebut dianjurkan oleh badan profesional ataupun kursus-kursus yang diluluskan oleh kursus-kursus yang diluluskan oleh apa tadi ya, yang Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran tu, okey, so ianya layak sebagai tuntutan. Baik. So tadi kalau yang tertiary education tu ianya potongan adalah sehingga RM7,000 sebab bukan murah ya yuran-yuran tu, yuran belajar. Okey. So dan kalau di peringkat yang untuk kos-kos yang melibatkan kemahiran dan start upskilling tadi tu ianya terhad sebanyak RM2,000. Okey, baik. Oh, jelas. Alhamdulillah banyak benda yang terjawab juga lah ya. Alhamdulillah. 18 lagi tapi insya-Allah boleh sambung waktu lain juga. Tapi rasanya banyak juga yang Puan Tua dah kongsikan hari ini untuk menjelaskan kepada kita supaya manfaatkan pelepasan cukai. Dan mungkin sedikit kesimpulan dan penutuplah berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Baiklah, terima kasih. Itulah masa sangat mencemburui kita pada hari ini, pada sesi kita pada hari ini ya. Okey, nasihat saya adalah rancang serta lapor cukai anda dengan tepat dan pastikan pelaporan anda dibuat pada tempoh yang betul, tempoh yang telah ditetapkan. Okey. So untuk individu yang makan gaji, individu yang mempunyai majikan, okey, walau sekarang hari ini adalah 19 April, so tarikh akhir bagi anda untuk mengisi borang BE adalah pada 30 April. 30 April ini, 30 April 2023. Hujung bulan ini sahaja. So kita masih ada lagi beberapa, jangan lupa walaupun kita sedang sibuk untuk menyiapkan hari-hari raya ya. Okey, dan tapi itu 30 April tu kalau guna borang manual, sekiranya menggunakan e-filing, tambahan masa diberikan sehingga 15 Mei. Okey. So itu untuk mereka yang makan gaji. Manakala untuk individu yang berniaga, contohnya seperti influencer, yang mereka yang berniaga secara online, so anda boleh lapor pendapatan yang menggunakan borang B. So tarikh akhirnya adalah pada 30 Jun 2023. Dia akan lewat sikit lah. Dia ada masa sikit dia, sebab kita tak nak dia bagi macam satu masa yang sama, nanti semua orang nak hantar pada masa yang sama. Okay, so 30 Jun tu adalah secara borang manual, dan sekiranya menggunakan e-filing, tarikh akhirnya adalah pada 15 Julai 2023. So manfaatkan pelepasan cukai anda sebaik yang mungkin, dan sekiranya masih lagi ragu-ragu, sekiranya mempunyai pertanyaan, sekiranya ada perkara yang belum jelas, boleh dapatkan maklumat di portal rasmi hasil iaitu di www.hasil.gov.my. Saya nak promote juga kami ada pelbagai aplikasi dan talian yang diperkenalkan oleh LHDN. Selain daripada dapat informasi di website, kalau tak sempat nak buka website tu, boleh juga buka di MyTax sahaja. Sebab MyTax, bila nak isi e-filing, dia akan buka MyTax. So dalam MyTax tu sendiri ada satu item tu, nama dia sepintas e-buku hasil. So sepintas e-buku hasil ni dia macam e-booklet untuk dapatkan informasi-informasi pencukaian. Macam mana nak nampak tu? So buka saja MyTax, dekat sebelah kanan akan ada satu ikon buku. So klik pada ikon tu, memang akan ada sepintas e-buku hasil tersebut lah. Ya. So dekat situ akan ada informasi berkaitan dengan pelepasan, berkaitan dengan syukur syarikat, koperasi dan lain-lain lagi. So di kesempatan ini juga saya nak tambah sikit lah ya. Okay, so sebab banyak kita dengar berita berkenaan dengan isu-isu scammers. So berhati-hatilah sekiranya ianya melibatkan jumlah yang sangat besar. Sekiranya macam rasa ragu-ragu, rasa macam tak pasti dengan tindakan yang perlu dibuat tersebut, boleh hubungi kami di Hasil K-Line untuk dapatkan pengesahan yang sewajarnya. Kalau tak dapat nak tembusi talian kami, boleh saja hadir ke mana-mana pejabat LHDN yang terdekat lah. Baik, Alhamdulillah. Dan ucapan raya, selamat hari raya. Ya juga. Ringkasnya. Okey, sebelum saya buat ucapan raya, saya terima kasih kepada para pembayar cukai di atas sumbangan anda, kerana sumbangan cukai anda telah dapat memakmurkan negara kita, dapat memberi kesejahteraan kepada rakyat kita. Okey, akhir kata daripada saya, selamat meneruskan ibadah puasa kita pada hari ini, dan juga selamat meneruskan ibadah
kepada kita yang tinggal hanya beberapa hari sahaja lagi, dan juga selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Fatin. Itu dah ucapan daripada Lisa Surihani. Okey, Tuan Batu Suhaibah, Pengawasan Program Pengarah Jabatan Khidmat Korporat. Hari ini manfaatkan pelepasan cukai anda, InsyaAllah. Selamat hari juga kembali pada puan-puan dan sahabat-sahabat kita di LHDN. Terima kasih datang ke konti kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah, itu dia bahan kita hari ini. Dah menutup tirai warna pagi. Minta maaf terlebih masa. Sahabat-sahabat kami Syafiq Saleh kejap lagi akan sambung untuk aspirasi 10.1. Kita jumpa esok insyaAllah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi temu bual bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Pihak sekolah perlu membatalkan semua aktiviti luar bilik darjah sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 101. Justeru jelas timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ling, tindakan tersebut merupakan prosedur operasi standard sedia ada Kementerian Pendidikan KPM dan surat perkeliling turut dikeluarkan di setiap jabatan pendidikan negeri serta pejabat pendidikan daerah bagi tindakan lanjut. Menurutnya lagi, jika bacaan IPU meningkat hingga 200 ke atas, pihak KPM akan mengarahkan sekolah ditutup. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mesyuarat pra-kabinet di Istana Abdul Aziz di Kuantan, Pahang semalam. Mesyuarat tersebut merupakan aktiviti mingguan Sultan Abdullah untuk berbincang dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri dalam urusan serta isu berkaitan kerajaan. Mesyuarat yang bermula pada pukul 6 petang itu berlangsung selama kira-kira sejam sebelum disusuli dengan majlis berbuka puasa di Dewan Santapan Besar Istana berkenaan. Malaysia menderma sebanyak RM50,000 kepada Yayasan Pusat Islam Thailand bagi menyokong pembangunan masyarakat Islam di Thailand. Duta Besar Malaysia ke Thailand, Datuk Georgie Samuel menyerahkan sumbangan bagi pihak kerajaan kepada Naib Presiden Yayasan Pusat Islam Thailand, Profesor Dr. Jaran Malulim. Sementara itu, Dr. Jaran merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim atas sumbangan yang diberikan kepada Yayasan Pusat Islam Thailand. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 3 April dalam tahun 2003, International Muslim Women's Union Malaysia dilancarkan. International Muslim Women's Union atau singkatannya IMWU merupakan platform wanita Islam dari seluruh dunia untuk berkumpul bagi berkongsi idea, pengalaman, kemahiran dan bekerjasama ke arah menggalakkan dan memberi inspirasi kepada kaum wanita Islam untuk mencapai visi dan aspirasi yang sama. Idea penubuhannya tercetus pada 31 Julai 1996 selepas wanita Islam dari 65 buah negara berkumpul dan bertemu di Sudan. Ia dianggotai oleh wanita dan pertubuhan wanita Islam dari negara majoritinya Islam. Visi dan misi pertubuhan ini adalah untuk memartabatkan wanita Islam sejagat dan meningkatkan lagi pembangunan intelek, kerohanian dan emosi wanita tempatan dan antarabangsa melalui jalinan kerjasama yang bermanfaat
dan ilmu kemahiran yang relevan. Pertubuhan ini didaftarkan secara rasmi pada 21 Julai dalam tahun 2005. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Kapsul elak pembaziran makanan ini dibawakan kepada anda oleh KDEB Waste Management. Menjaga kebersihan merupakan perkara penting dalam pengurusan makanan. Oleh itu, utamakan kebersihan dalam penyediaan dan penyimpanan makanan kerana makanan yang bersih tidak mudah rosak. Jika kebersihan diabaikan, makanan lebih mudah rosak, berbau busuk, berkulat dan jangka hayat makanan menjadi lebih pendek. Apabila ini berlaku, pasti makanan tersebut akan segera dibuang. Dengan itu, makanan yang dibeli seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya hendaklah dibersihkan sebelum disimpan. Selain itu, selepas makanan disediakan, pastikan makanan itu ditutup bagi mengelakkan ia tercemar. Jika perlu menyimpan makanan, pastikan ia disimpan di dalam bekas yang bersih. Amalan menjaga kebersihan ini amat mulia. Apatah lagi, menjaga kebersihan itu merupakan asas penting dalam kehidupan seorang Muslim. Kapsul elak pembaziran makanan itu tadi dibawakan kepada anda oleh KDEB Waste Management. Alhamdulillah, kenyangnya mak. Tapi banyak makanan ni. Buang je lah kan? Lain kali membeli biar berpada-pada. Membazir ni. Baiklah mak. Dah, tolong mak kemas dan buang sisa-sisa makanan ni. Kalau boleh, kena asingkan plastik dan kertas sebelum buang ke dalam tong sampah. Oh iyalah, dengan cara ni kan memudahkan kerja-kerja pengutipan sampah oleh KDEB Waste Management kan? Ya, kita juga dapat menjaga alam sekitar daripada tercemar. KDEB Waste Management mengucapkan selamat berpuasa dan elakkan pembaziran makanan di bulan Ramadan ini. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Saleh buka tirai untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Edisi hari ini hari Rabu 19 April 2023 bersamaan 28 Ramadan 1444 Hijriah. Salam ceria untuk anda. Semoga adanya ketenangan buat kita, adanya keindahan di hati, di jiwa kita dengan amalan yang kita dapat laksanakan di bulan Ramadan ini. Pastikan kita terus memanfaatkan masa kita, waktu yang kita ada ni dalam bulan Ramadan untuk buat yang terbaik kan. Kita sama-sama guna ruang peluang yang Allah sediakan kepada kita. Memang kita akan bergerak ke bulan yang berikutnya, tetapi janganlah kita rosakkan Ramadan ini dengan rasa keterujaan untuk menyambut Syawal. Itu pesan dari para alim ulama kan, supaya kita tak nak rasa macam suka bila Ramadan itu nak pergi. Tak nak macam tu. Jadi kita kena rasa keindahan tarbiyah Ramadan itu untuk bawakan diri kita yang lebih baik pada masa akan datang. Okey, terima kasih Luke Pian yang temankan anda untuk Warna Pagi IKIM. Kita nak teruskan lagi untuk siaran kita berikutnya. 10.15 minit pagi ini ada rancangan Kelvin bertanya. Adakah soalannya tentang puasa lagi? Ataupun soalannya berkaitan dengan raya ke? Macam mana tu? Nanti kita akan dengarkan soalan dari Kelvin Q. Okey, dan jam 12.15 minit tengah hari, kita nak teruskan dengan perkongsian rancangan Islam dan Sains. Sekarang kita nak berhibur dahulu bersama dengan lagu dari dendangan Hel Husaini, Bersyukur Seadanya. Kekal di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Wahai semua insan, takbir berkumandang akhir Ramadan. Siap sedia pulang ke desa menyambut raya. Wahai semua insan, berjabat tangan bersama semua, minta ampun maaf pada mereka, jernihkan sengketa. Hati gembira berjumpa semua sanak saudara pagi raya. Sedih terasa mengenang pada insan yang dulu kini tiada. Selamat Hari Raya, selamat Hari
Ingat-ingat bila nak berbelanja, sedikit tak apa berpada-pada, bersyukur nikmatnya. Hati gembira berjumpa semua sanak saudara pagi raya. Sedih terasa mengenang pada insan yang dulu kini tiada. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Sambut sederhana, biarlah bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya, 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 selamat Hari Raya. Sambut sederhana, biarlah bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Mak, nak tahu tak? Ada satu Al-Quran ni, Al-Quran Al-Mujawad, keluaran Telaga Biru. Saiz lebih besar, tulisan lebih besar, kertas tak silau, tak penat mata membaca. Mak pernah dengar Al-Quran Al-Mujawad ni lengkap dengan hukum tajwid dan penerangan di setiap muka surat tu kan? Al-Quran Al-Mujawad ni pernah menang anugerah jodoh telaris Yayasan Buku Negara, Mak. Menarik ni, Mak nak bagi tahu semua kawan-kawan lah. Boleh sangat, Mak. Hubungi je Telaga Biru di 0362754070 atau layari telagabiru.com.my. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ikan siakap buah papaya ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Din, dengar nak pergi umrah? Ya, saya dah tak sabar nak pergi ni. Jomlah pergi 10 Mei ni dengan Kembara Khalifah. Kembara Khalifah? Ya, Kembara Khalifah menyediakan pakej umrah dengan harga yang berpatutan dan hotel yang berdekatan. Umrah macam ni lah yang Din cari. Untuk maklumat lanjut, hubungi 012-938-3834 atau 011-261-8219. Tak sabar nak pergi dengan Kembara Khalifah. Kami dah. Jom kita pergi. Jom. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur Alhamdulillah kembali bersiaran bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan
di Aspirasi 10.1 dan kita nak bawakan kepada anda menerusi rancangan yang kita bawakan di setiap hari Rabu pagi ini. Kita nak kembali ikuti rancangan Kelvin Bertanya. Seperti biasa, anda boleh sama-sama tonton di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM untuk kita nak sama-sama dapatkan lagi intipati pengisian yang baik-baik menerusi rancangan ini. Yang paling penting, kita nak belajar sesuatu yang boleh kita ambil intipati iktibarnya. Okay? Dan rancangan Kelvin Bertanya seperti biasa, kalau tak ada Kelvin, tak ada bertanya lah kan. Kita mesti kena ada saudara Kelvin Q. Dan juga bersama tetamu kita yang sentiasa ingin berikan jawapan kepada saudara Kelvin kita, iaitu tak lain tak bukan, kita ada Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, atau dengan panggilan akrabnya Ustaz Dr. HD, yang dah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Dr. HD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah, sihat. Masya Allah. Masya Allah. Walaupun di dalam keadaan kita tinggal lagi beberapa hari saja lagi untuk berpuasa kan, tapi orang kata momentum semangat kita ni kena kuat juga kan doktor? Betul. Masya Allah, itulah dia kekuatan sebenarnya. Kita nak rasa sayang kita kan, nak rasa begitu hargai Ramadan ini. Jadi jom doktor, kita nak sama-sama teruskan lagi perbincangan kita. Dan terima kasih doktor, masih lagi sediakan ruang peluang bersama Radio IKIM pada pagi ini untuk kita nak highlight lagi perbincangan. Soalan Kelvin Q agak-agak apa kan doktor? Masih dalam mood puasa ni kan. Saya pun tertanya-tanya juga, Kelvin nak tanya apa ni? Allahu Akbar. Dia sebab apa doktor? Bila kita Kelvin bertanya, kita pun boleh belajar sesuatu tu yang seronok tu. Betul. Sebenarnya soalan Kelvin ni dia memberi inspirasi bukan saja kepada Kelvin tetapi kepada semua umat Islam untuk kita murajaah balik. Kita memperhalusi dan kita mengetahui tentang agama kita sendiri. Allahu Akbar. Itulah kan kehebatannya bila kita sama-sama duduk, kita berbincang, kita adanya bual bicara ini secara harmoni, adanya perpaduan dekat studio, masing-masing faham memahami antara satu sama lain. Doktor, jom kita nak bawakan soalan Kelvin Q yang dah pun bersedia di talian kita. Silakan saudara Kelvin Q dengan soalannya. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio IKIM, termasuk Dr. HD dengan DJ Syafiq. Semoga semuanya sihat dan dah bersedia untuk beraya. Sama-sama kongsi raya lah sebenarnya. Apa-apa pun, kali ini saya ada soalan tanya tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ni kalau bagi saya selalu jumpa kaunter-kaunter khas yang ada di masjid, di kawasan-kawasan seperti kadang-kadang depan shopping mall pun ada, ataupun di bawah pejabat kan, mereka ada buat kaunter khas ini. Jadi apa perbezaan zakat fitrah dengan zakat-zakat yang lain dan kenapa dia dinamakan zakat fitrah? Adakah zakat fitrah ni wajib ditunaikan? Contohnya bagi mungkin golongan yang miskin ataupun tidak berkemampuan, adakah satu kewajipan ataupun mereka terpaksa mencari dan menunaikan zakat ini? Dan kalau kita bukan beragama Islam, adakah kita boleh juga menyumbangkan zakat fitrah ataupun sumbangan-sumbangan yang lain untuk dia macam membantu untuk tujuan baik, mungkin tujuan ibadat, tujuan untuk apa yang boleh memudahkan pihak-pihak yang mungkin dalam kesusahan ke, adakah dia relevan balik dengan topik sedekah, ataupun boleh tak Dr. HD terangkan semula mengenai zakat fitrah supaya kita semua masing-masing memahami. Terima kasih. Okey, itu dia. Terima kasih. Saudara Kelvin Q. Kan, beliau pun kalau pergi dekat mana-mana shopping mall sekarang ni ada saja kan booth-booth, kaunter-kaunter yang sedang dibuka kan doktor untuk adanya pendaftaran bagi zakat fitrah. Jadi itulah pertanyaan dia, kenapa bulan Ramadan ni je yang nampak zakat fitrah dekat situ, dan kita pun sedia maklum ada lagi pecahan-pecahan zakat-zakat yang lain. Jadi jom kita mulakan sedikit mukadimah di sini doktor untuk kita bawakan soalan tersebut untuk dalam perbincangan kita. Silakan Dr. HD. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum
bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah kerana Allah berikan kepada kita kesempatan sehingga kita menjumpai malam-malam ganjil dalam 10 malam terakhir. Alhamdulillah, Allah pilih kita, dan apabila Allah pilih kita, sudah pasti Allah berikan kepada kita ruang, Allah berikan kepada kita peluang pada tahun ini untuk kita meningkatkan ketakwaan, untuk kita memohon keampunan, kerana kita tidak tahu sama ada kita boleh menemui Ramadan ataupun tidak. Kerana Ramadan ini, Saudara Syafiq, dia akan menemui setiap tahun. Setiap tahun kita akan menemui Ramadan. Tetapi apabila sekali kita tidak menemui Ramadan, maka pada waktu itu kita kena tahu kita dah menjadi ahli kubur. Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih kepada DJ Syafiq, kepada semua tim IKIM yang memberi informasi yang terbaik, menyediakan platform yang terbaik. Semoga Allah merahmati, meredai, dan kepada sahabat kita semua iaitu saudara Kelvin, kerana sudi bertanya, memikirkan soalan, dan bukan sahaja soalan itu direka sebenarnya, tetapi daripada penghayatan seseorang yang melihat bagaimana saudara Muslimnya, dan dia nak mengetahui tentang ibadah seorang Muslim. Jadi sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penghayatan ataupun penelitian itulah yang menyebabkan keharmonian berlaku. Kerana apabila kita tak faham, kita bertanya. Dan dalam Al-Quran sendiri, Kelvin, sebenarnya Allah suruh juga kita tanya kepada orang yang mengetahui sekiranya kita tidak tahu. Maka Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, terima kasih juga kepada semua pendengar-pendengar Radio IKIM. Semoga Allah merahmati dan meredai kita semua, insya-Allah. Amin, amin. Baik, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, sedar tak sedar, kita hampir menyambut Lebaran. Kan? Dalam kegembiraan di sana ada kesedihan. Dalam kegembiraan di sana ada kesedihan. Kesedihan kerana bulan Ramadan, bulan yang Allah bagi promosi, bulan yang Allah lipat gandakan akan meninggalkan kita. Sebab tu para sahabat bila sebelum masuknya Ramadan, mereka minta supaya Allah temukan Ramadan. Dan mereka doa selama 6 bulan untuk Allah temukan mereka Ramadan. Bila habis Ramadan, mereka doa selama 6 bulan lepas Ramadan, minta Allah terima amalan dalam bulan Ramadan. Dan mereka harapkan setiap bulan itu merupakan bulan Ramadan. Sebab ganjaran yang Allah sediakan, kenikmatan yang kita rasakan, walaupun penat berpuasa, tetapi nikmat yang kita dapat itu tidak terhingga. Betul, sahabat-sahabat Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kegembiraan pula, kita gembira nak menyambut Lebaran. Kan? Dan subhanallah, di Malaysia ni, DJ Syafiq, Kelvin sendiri, kalau kita lihat di Malaysia ni, raya puasa ni seakan raya yang paling utama. Kalau puasa sebulan, raya pun sebulan. Silat-silat baju pun meriah pun lain macam. Baju pun sebulan dah ada dah, beli 5, 6, 7 pasang. Sebab apa? Sebab kita rasa raya adalah ialah sambutan raya ni, sebab kita dah berpenat, dah kita berpuasa selama sebulan, kita pun nak raya selama sebulan. Tetapi sedar ataupun tidak, sebenarnya raya yang paling besar adalah raya haji. Disebutkan sebagai Aidil Akbar, raya yang besar, raya haji. Cuma kita ni ialah sebab raya haji ni kita tak semua orang buat korban. Bukan semua orang yang berpuasa kan. Dan tuntutan berpuasa tu sudah pasti pada bulan Ramadan kita rasa lebih lagi kita buat. Sebab tu kita rasa raya puasa ini merupakan raya yang dinanti-nanti. Apa-apa pun, sama ada raya haji ataupun raya Aidilfitr, kita sebenarnya kembali kepada fitrah. Kita alhamdulillah, kita bersyukur, kita menunaikan tanggungjawab kita selaku hamba Allah. Dalam kita nak menyambut raya, Kelvin, sahabat-sahabat Radio IKIM, kita kena tahu bahawa di sana ada dalam kalangan golongan mereka-mereka yang tidak berkesempatan untuk, bukan tidak sempat untuk menyambut hari raya, tetapi daripada segi persediaan, daripada segi bagaimana mereka nak menyambut hari raya, yang mana mungkin nak memerlukan duit untuk beli baju raya, kuih raya, persiapan.
dia tak sama antara seseorang dengan seorang yang lain. Sebab tu Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adilnya Allah. Allah tidak mahu melihat ada manusia ataupun mana-mana makhluk yang ditindas. Hatta haiwan sekalipun bahawa tidak dibenarkan untuk kita menzalimi. Ini ajaran di dalam agama Islam. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk kita menunaikan salah satu lagi tanggungjawab di dalam rukun Islam. Selepas kita sebulan kita berpuasa, maka salah satu tanggungjawab kita adalah dengan kita mengeluarkan zakat. Seperti mana yang saudara Kelvin tadi, subhanallah, dia boleh sebut dan dia mengetahui bahawa dalam bulan Ramadan ada zakat yang disebut zakat fitrah. Zakat fitrah. Nanti kejap lagi kita akan tengok ada tak zakat selain daripada bulan Ramadan. Kejap lagi kita akan sambung. Cumanya bila kita sebut mengenai zakat ini, kita nak tahu apa maksud zakat supaya roh ataupun apa yang kita lakukan di dalam ibadah kepada Allah ni kita dapat menghayati. Baik, kata para alim ulama, kerana soalan Kelvin ni dia subhanallah soalan berangkai. Kan dia tanya tentang maksud kaitannya zakat fitrah, kemudian dia tanya kalau golongan miskin boleh bagi ataupun tidak, wajib ke kita kena keluarkan zakat, orang non muslim boleh tak keluarkan zakat. Jadi subhanallah, satu soalan kadang-kadang kita lihat pelbagai dia punya jawapan yang boleh kita berikan kepada soalan saudara Kelvin. Baik. Untuk permulaannya kita nak tahu makna zakat. Zakat ini bererti bermaksud suci, bersih, subur, berkembang. Itu maksud zakat. Adapun disebutkan zakat fitrah, iaitu zakat yang diwajibkan ke atas setiap individu lelaki ataupun perempuan yang muslim, yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Itu takrif ataupun pengertian zakat daripada segi bahasa dan daripada segi istilah. Dan kita kena tahu zakat fitrah ni bila difardukan. Zakat fitrah ini difardukan untuk kita melaksanakan adalah pada tahun kedua Hijrah, ketika mana difardukan juga, iaitu kita berpuasa. Puasa difardukan pada 2 Hijrah, begitu juga ketika mana sudah difardukan puasa, maka difardukan juga zakat untuk kita keluarkan zakat. Baik. Syarat-syarat wajib zakat fitrah ni, yang pertama dia Islam dan dia merdeka. Itu syarat yang kita sebutkan tadi kan, ada syarat-syarat yang ditetapkan. Dia mesti Islam dan dia merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menemui 2 waktu. Yang ni yang orang kena faham sebab dia ada perbahasan hukum di situ. Dia mesti menemui 2 waktu, iaitu hari akhir Ramadan. Contohnya, contoh hari ni, hari yang terakhir ni, contoh ni bukan pengisytiharan raya, bukan kita nak bagi tahu esok raya, tak. Ni contoh. Kan kata ustaz dah agak dah esok raya kan, contohnya. Hari ni contohnya, hari ni adalah hari akhir kita berpuasa. Dia mesti menemui 2 waktu, iaitu hari akhir Ramadan ketika mana waktu senja atau terbenamnya matahari. Sebab dia ada kaitan. Sekiranya ada baby yang dilahirkan, kan? Contoh, dia dilahirkan sebelum terbenamnya matahari akhir Ramadan. Macam hari ni hari akhir. Sebelum kejap lagi nak buka puasa ni, sebelum terbenamnya matahari, 2 minit sebelum nak terbenam matahari, sebelum nak azan maghrib, keluar makhluk Allah, baby lah contohlah, keluar zuriat. Maka dia perlu bayar zakat. Hukumnya dia perlu bayar zakat. Dan yang kemudian yang mana yang disebutkan satu lagi waktu, iaitu hari berkenaan sehingga terbitnya 1 Syawal. Kata ulama, sekiranya ni antara hukum, sekiranya dia meninggal di pertengahan Ramadan, perlu tak padanya zakat? Maka jumhur ulama mengatakan bahawa orang yang meninggal sebelum habis Ramadan, maknanya pertengahan ke hujung ke, sebelum habis Ramadan, maka dia tidak perlu keluarkan zakat. Bila dia perlu keluarkan zakat? Sekiranya dia meninggal selepas terbenamnya matahari,
iaitu terbenamnya matahari akhir Ramadan. Maknanya contoh dia pun pada pukul dia ni akhir Ramadan, dia dah buka puasa, dia nak tengok pengumuman raya. Kan? Kemudian diisytiharkan esok raya, dia punya gembira, Allahu Akbar, esok raya, meninggal dia. Allah. Punya seronok sampai meninggal. Contohlah, adakah dia dikira perlu membayar zakat? Maka kata ulama, sebab dah habis, dia dah selesai puasa 30 hari, maka dia perlu keluarkan zakat. Siapa yang keluarkan zakat? Maka ambil daripada harta dia lah yang ditinggalkan kepada waris, keluarkan zakat. Nampak? Jadi dia beza. Baby, contoh yang keluar sebelum terbenamnya matahari, dia keluar 2 minit sebelum nak azan maghrib, hari terakhir, maka dia kena keluarkan zakat. Yang meninggal, kalau sekiranya dah terbenam matahari, komplit dah habis Ramadan, maka dia kena keluarkan zakat. Yang tu perbahasan hukum yang sedikit detail. Kemudian dia mempunyai harta yang cukup. Kalau orang fakir miskin, macam Kelvin tanya tadi, perlu ke orang fakir miskin? Tidak. Sebenarnya zakat ini diberikan kepada 8 asnaf, 8 golongan yang kita akan sebutkan nanti. Siapa mereka? Cumanya dalam Islam ni, kalau mereka sekiranya tak mampu, maka Islam mengetahui kerana mereka ini tidak mampulah, orang-orang yang berkemampuan wajib membantu. Sebab itu bila Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa aqimus solah wa atuz zakat, dirikan solat dan tunaikan zakat, sebenarnya Allah mulakan dengan hubungan dengan Allah. Nombor 1, mendirikan solat, hubungan kita dengan Allah. Wa atuz zakat, kemudian kita bukan saja hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Bererti zakat ini hubungan kita sesama manusia. Kita nak tengok manusia lain juga senang, manusia lain juga bergembira, pada hari kita bergembira. Kerana itu dikeluarkan zakat. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita dah sebut tentang makna zakat, kemudian kita dah sebut tentang syarat yang wajib seseorang itu apabila dia nak keluarkan zakat, dan kita juga telah sebut dalil pensyariatan mengenai tentang zakat cukup banyak di dalam Al-Quran. Kerana zakat ini, Kelvin, bila kita sebut tentang zakat fitrah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, tujuan hikmah kenapa kita kena keluarkan zakat, tujuannya, Kelvin, adalah khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kata Allah di dalam Al-Quran, khudh, ambillah daripada harta mereka sedekah. Maknanya, kata ulama, sedekah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sedekah wajib. Sedekah ni ada 2. Satu sedekah wajib yang dinamakan zakat, satu sedekah sunnah yang kita bagi sedekah. Saya nak sedekah, saya nak bagi, itu tak wajib, itu sunnah. Tetapi dalam ayat ini Allah suruh kita untuk mengeluarkan harta, iaitu yang wajib, zakat yang wajib, sedekah yang wajib iaitu zakat. Tujuannya apa? Tutahhiruhum, untuk menyucikan diri, iaitu menyucikan harta mereka. Itu nombor 1. Mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin kita lalai, mungkin dalam puasa kita lara, mungkin dalam puasa kita ada perkara-perkara yang kita buat. Biasalah, ni zaman teknologi, zaman media sosial kan, kita duk scroll atas lagi, scroll bawah lagi, mungkin terjumpa dengan bahan-bahan yang tak sepatutnya yang kita tonton, dan ialah kita kena akur, maka kita kena usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka di sana ada tuntutan untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Dan kata ulama, untuk menyucikan harta, bukan harta, menyucikan diri juga. Maksudnya untuk menyucikan akidah. Kerana manusia ni, Kelvin, DJ Syafiq dan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, sebenarnya manusia ni, dia terlampau cintakan dunia sehingga dia bakhil dalam nak mengeluarkan harta. Inilah antara sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka terlampau sangat mencintai dunia. Kan? Contohnya Allah sebut dalam surah At-Takasur, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, tunjuk hebat, tunjuk harta. Hari ni orang kalau dia nak tunjuk bisnes dia mesti kena tunjuk kereta, mesti kena tunjuk rumah, mesti kena tunjuk fulus duit. Kan? Barulah orang rasa, percaya dia ni bisnes yang berjaya.
Jadi dia bermegah-megahan, dia nak menunjuk-nunjuk. Kemudian kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Adakah kamu ni yang nak bermegah-megahan, nak menunjuk-nunjuk? Kamu ni sampai kamu tak sedar, kamu akan berjumpa dalam lubang kubur. Sebab tu harta ni sebenarnya kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi gunakan harta untuk semata-mata di dunia saja. Kerana itulah difardukan zakat untuk bukan saja diri kita, duit ini, tetapi di sana ada kepelbagaian penggunaan khususnya kepada mereka-mereka yang memerlukan. Baik. Sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, bila kita sebut mengenai waktu zakat fitrah, sebelum kita nak jawab soalan Kelvin mengenai kenapa dan kepada siapa yang perlu kita serahkan. Contohnya kalau kita lihat di kaunter-kaunter, di kaunter-kaunter, kenapa hari ini di mall-mall ada mereka-mereka yang mengambil zakat, kemudian ada tak perbezaan antara zakat yang kita tahu, zakat fitrah, ada tak zakat-zakat yang lain? Cumanya kita nak tahu bila waktu yang wajib kita tunaikan zakat. Jadi untuk mengetahui jawapannya, waktu yang wajib, kita berehat seketika, kita sambung selepas daripada ini, insya-Allah. Ya, tunggu sama-sama. Kita akan dengar dan hayati lagi perkongsian bersama-sama dengan Dr. HD dan juga soalan yang dikemukakan oleh saudara Kelvin Q. Okey, kita nak berehat seketika. Dr. HD kekal di talian, jangan ke mana-mana. Okey, dan kita akan kembali lagi. Dan untuk anda yang sedang tonton juga, teruskan like, komen, share untuk kita dapatkan lagi manfaat menerusi rancangan Kelvin Bertanya pada pagi ini. Okey, kita rehat seketika, jangan ke mana-mana, kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bekerja itu adalah pekerjaan orang-orang yang mulia. Siapa yang paling mulia di kalangan para insan ataupun manusia kalau tidak para Nabi dan Rasul? Ternyata para Nabi dan Rasul juga bekerja. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang bekerja adalah orang yang mengikut jejak langkah para Nabi dan Rasul, dan mereka itu adalah orang yang sangat mulia. Mengikuti sesuatu yang mulia adalah kemuliaan. Mengikuti jejak langkah orang yang mulia adalah satu kejayaan. Fatashabbahu fa in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka hendaklah kamu bertashabbuh, mengikut orang yang mulia walaupun kamu tidak seperti mereka, kerana mengikut orang yang mulia itu adalah satu kejayaan. Ternyata orang yang bekerja itu adalah mengikut apa yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul, di mana mereka juga adalah orang yang bekerja. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul a'mal 'ala dhahril ard thalathah, talabul 'ilm wal jihad wal kasb, li'anna talibal 'ilm habibullah wal ghazi waliyullah wal kasibu siddiqullah." Maksudnya, amal yang utama di atas bumi ini ada 3: penuntut ilmu, jihad, dan usaha pekerjaan. Kerana penuntut ilmu itu kekasih Allah, dan penjuang jihad itu waliullah, dan yang usaha pekerjaannya ialah siddiqullah, yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh membenarkan Allah. Suhu temperature kepada enjin di negara kita adalah 40 degree Celsius. Jadi kalau kita hidupkan enjin yang mana kenderaan kita telah berhenti lebih daripada 6 jam, auto choke akan bekerja. Ini akan menyebabkan enjin kita akan naik tinggi sehingga 1.8 RPM dan balik kepada statik 1.1 mula kala perjalanan. Kerana ini akan memberikan temperature yang sama rata, seimbang dan sekata. Kalau kita start enjinnya terus bergerak, boleh juga, tak ada masalah. Sebab workshop memang ada je tu, kan? Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali
kembali bersama IKIM Inspirasi Inforek Islami. Syukur, Alhamdulillah. Saya Syafiq Saleh masih temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan Kelvin Bertanya bersama-sama dengan tetamu kita, Saudara Kelvin Q dan juga Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, atau kita panggil dengan panggilan akrabnya Ustaz Dr. HD. Masya Allah. Masih lagi setia kekal di talian kita kalau yang sedang tonton sekarang di platform media sosial, di YouTube IKIM dan juga di Facebook IKIM FM. Boleh tengok sendiri dekat tempat doktor tu, cantik pokoknya dekat belakang tu kan. Okay. Alhamdulillah, Ustaz Dr. HD, kita nak teruskan lagi perbincangan berkaitan dengan zakat fitrah. Jadi doktor, bagaimana kita nak fahamkan betul-betul pecahan-pecahan zakat ini, dan ada pula jumlah-jumlah tertentu seperti apa yang Kelvin bertanya tadi, siapa yang boleh terima, siapa yang patut beri zakat fitrah? Silakan doktor, kita nak bincangkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Syafiq, kepada Kelvin dan kepada semua pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita nak pergi pada pecahan tentang zakat, kita nak tahu tentang zakat fitrah ni bila waktu yang terbaik. Sebab kita nak dekat raya ni. Jadi mungkin ada yang belum bayar, mungkin ada yang bayar daripada awal lagi. Masuk Ramadan dia dah bayar. Ataupun ada tak yang mungkin bayar pada waktu Syaban? Dia kata tak bayar awal lah Ustaz. Jadi hari ni kita nak bincangkan sebenarnya terdapat hukum, iaitu 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua afdal, iaitu waktu yang paling afdal, iaitu sunnah lah, waktu sunnahnya. Kemudian ketiga waktu yang harus, keempat waktu yang makruh, dan yang kelima waktu yang haram. Jadi kita nak tengok dalam kategori mana yang perlu kita buat. Baik. Bila waktu yang wajib? Wajib kita bayar apabila terbenamnya matahari akhir Ramadan. Maksudnya terbenamnya matahari ni, katakan hari terakhir, terbenamnya matahari pada hari ini, maka wajib kita bayar sehinggalah terbit matahari esoknya, 1 Syawal. Okay, itu waktu yang wajib. Maksudnya kalau kita bayar pada waktu itu, kita dapat melepasi kewajipan kita. Tidak jadi masalah. Okay. Kemudian di sana ada waktu yang afdal. Tadi memanglah semua yang kita buat ni, zakat ni wajib. Zakat fitrah ni wajib kepada mereka yang menepati syarat. Tetapi di sana ada waktu yang afdal. Contoh macam solat lah. Solat, waktu yang afdal adalah solat di awal waktu. Tapi salah ataupun kalau kita solat maknanya dalam waktu. Tidak salah. Maknanya waktu itu masih lagi wajib kita solat. Jadi waktu yang paling afdal iaitu setelah terbitnya matahari 1 Syawal sehingga sebelum solat hari raya. Waktu tu paling afdal. Maksudnya terbit matahari 1 Syawal, kan, lepas kita solat subuh. Bayangkan esok raya, terbitnya matahari 1 Syawal, kemudian sehingga sebelum solat hari raya. Maknanya waktu tu kita pergi bayar zakat. Ada orang kata, Ustaz, mana sempat? Kalau macam tu ambil, kan zakat sekarang ni boleh dibayar melalui online. Betul. Jadi tak ada masalah, kita boleh online, kita bayar. Kadang-kadang, yelah, saya faham, kadang-kadang kita ni ialah orang veteran, kita nak yang cara bersalaman. Aku nak bayar zakat ni, nak shake hand ni, kita nak salam ni. Jadi dia rasa, barulah rasa zakat kita tu diterima. Tak apa, tak ada masalah. Kalau kita rasa nak begitu pun tak ada masalah. Tapi sekarang ni, ulama' sebut ijab dan qabul melalui online itu tidak jadi masalah. Maksudnya tidak jadi masalah kita bayar zakat melalui online. Maksudnya kita klik, duit tu telah ditransfer ke majlis agama dan sebagainya, ataupun pusat zakat, maka sudah ada di sana ijab dan qabulnya. Tidak jadi masalah. Ini telah disebutkan oleh para alim ulama. Jadi itu adalah waktu yang afdal. Kalau saya dulu kan, DJ Syafiq, Kelvin, saya belajar di Morocco 10 tahun, ijazah master dan PhD di sana. Kami ketika mana keluar nak pergi solat raya ni, di sana, ya Allah, berapa ramai orang fakir miskin yang dah tunggu dah. Maksudnya mereka tunggu sepanjang jalan yang kita nak pergi untuk solat raya. Maka kita keluarkan duit, kita bagi je kepada mereka. Tak perlu shake hand dengan mereka pun. Kita bagi dengan niat kita keluarkan zakat, cukup. Jadi itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis. Nabi nak keluar, pergi solat raya, Nabi mengeluarkan zakat fitrah. Maka itu waktu yang afdal. Faham kan? Kita jelas. Baik. Yang ketiga, waktu harus. Maknanya harus. Boleh kita buat. Bila? Sepanjang Ramadan. Sepanjang Ramadan.
dia tak sah kalau sebelum masuk Ramadan. Contoh bulan Rejab lagi dah bayar. Tak boleh. Dia mesti masuk bulan Ramadan. Contoh 1 Ramadan kita nak bayar zakat. Boleh tak? Boleh. Tidak jadi masalah. Sepanjang Ramadan. Itu waktu yang harus. Baik. Bila waktu yang makruh? Kata ulama, waktu makruh adalah selepas solat sunat hari raya. Maksudnya selepas solat sunat hari raya sehingga ataupun sebelum terbenamnya matahari. Contohnya ada orang yang tak bayar zakat. Maka dia bayar selepas solat hari raya. Dia bayar zakat, maka termasuk kategori yang diberikan itu adalah hukumnya makruh. Tak dapatlah pahala ganjaran seperti mana orang yang melakukan zakat, yang mengeluarkan zakat. Adapun yang haram, iaitu setelah terbenamnya matahari 1 Syawal. Maknanya, adakah dia, contohlah dah 2 Syawal dah, keesokan raya kedua dah, barulah dia kata saya tak bayar zakat, saya nak bayar zakat. Adakah dia wajib bayar zakat walaupun dia dah terlewat? Hukumnya dia wajib ganti. Qadha, disebut qadha zakat. Sebab dia tak terlepas, walaupun dah terlepas waktunya, maka dia tidak terlepas. Dosanya akan sentiasa ada sekiranya dia tidak qadha. Macamlah solat, walaupun dah keluar daripada waktu, wajib tak dia qadha? Wajib qadha. Maka 5 hukum ini kita kena tahu bila waktunya Kelvin nak bayar zakat. Sebab tu Kelvin tengok ada kaunter-kaunter zakat supaya memudahkan. Kan supaya kita nak kumpul duit banyak. Sebab kita nak kumpulkan, kita nak bagi kegembiraan kepada mereka yang mungkin dalam kesulitan. Itulah Islam. Sebab tu kita mempermudahkan. Mungkin orang hari ni kalau kita suruh datanglah pejabat, dia rasa malas. Kan rasa nak pergi, kemudian kena beratur, kemudian susah, sukar. Jadi bagaimana ulama membincangkan untuk menyenangkan. Jadi senang. Sebab tu ada di sambil-sambil shopping raya ni. Ni hari-hari terakhir shopping raya. Tengok, aku tak bayar lagi. Nampak? Dia memperingatkan kita. Dalam-dalam kita nak berbelanja, rupanya zakat tak bayar lagi. Yang ni yang kena pergi bayar zakat. Baju boleh beli 200-300. Kan? Kita beli sampin. Sampin saja kadang-kadang sampai RM1,000. Ada sampin yang 600. Sampin saja. Sulam zakat RM7. Allah Akbar, malulah rasa dengan Allah. RM7 kita punya seorang. Kalau ahli keluarga, contohlah tolak ahli keluarga kita 10 orang, takkanlah 20 orang kot kan, 10 orang RM70, takkanlah kita tak mampu untuk nak mengeluarkan bagi menggembirakan orang lain. Sebab tu sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, itulah fadilat keutamaan kita mengeluarkan zakat. Baik. Kita tadi dengar Kelvin kata zakat fitrah ni ada zakat lain tak? Jawapannya ada 2 pembahagian zakat. Bila sebut zakat, yang pertama, bahagian pertama zakat fitrah. Zakat fitrah waktunya hanya dalam bulan Ramadan saja Kelvin. Okey, dalam bulan Ramadan. Ada lagi satu jenis zakat dinamakan iaitu zakat harta. Baik, zakat harta ni ada 8. Banyak. Ada banyak Kelvin. Yang ni Kelvin dengar je dulu. Nanti kita akan kupaskan zakat yang harta ni. Semuanya adalah untuk kita membantu golongan yang susah. Baik, apa dia zakat yang harta ini? Yang pertama, zakat pendapatan. Yang kedua, zakat simpanan. Duit dalam bank berkepuk-kepuk. Kan? Tak terguna pun. Cukup syaratnya, dia ada zakat simpanan. Yang ketiga, zakat emas dan perak. Emas tu sampai tak tahu mana nak pakai. Terlampau banyak emas. Kemudian yang keempat, dia simpan saja. Ada cukup syarat, kena keluarkan. Zakat KWSP. Kan? Dapat 100,000, maka dapat kena keluarkan zakat. Yang kelima, zakat perniagaan. Yang keenam, zakat tanaman dan zakat ternakan. Zakat tanaman. Yang orang Kedah, jenis orang Kedah ni dia ada padi, bendak. Maka kalau cukup dia punya nisab, cukup dia punya tahun perkiraan, maka kena keluarkan zakat tanaman. Kemudian yang bela lembu, bela kambing, kalau cukup pada bilangannya, maka di sana ada zakat ternakan. Yang ketujuh ada zakat saham. Orang main saham. Kan? Tak handsome tak apa, janji kaya. Jadi kena ingat. Saham kena keluarkan zakat. Kaya tapi ingat peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8, qadha zakat. Maknanya zakat yang kita kena qadha, inilah disebut sebagai
zakat harta yang wajib kita kena keluarkan, Kelvin. Baik. Untuk asnaf pula, untuk asnaf, siapa yang kita kena keluarkan? Iaitu antaranya ada 8 yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, fakir. Semuanya ada pendetailan, Kelvin. Tapi kita dengar. Maknanya 8 ini, kalau 8 salah satu daripada ni kita keluarkan zakat kepada mereka, maka tidak jadi masalah. Siapa? Fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. Yang mengambil duit zakat ni, yang kutip duit zakat, amil. Kemudian mu'allaf, mereka yang baru masuk Islam. Ar-riqab, contohnya ar-riqab, mereka yang ada hutang. Kemudian al-gharimin, kemudian fi sabilillah. Ni semua ada perbahasan-perbahasan. Setiap negeri berbeza-beza. Dia punya pentakrifan. Kemudian ibnu sabil, kan ada mereka yang bermusafir kalau mungkin terputus dan sebagainya. Semuanya ada pendetailan yang disebutkan oleh para alim ulama. Dan insya-Allah kalau kita